Maslan, Timbalan Menteri Keuangan di atas jawapan-jawapan yang telah diberikan. Seterusnya saya menjemput Kementerian Pengangkutan. Silakan. Terima kasih Yang Di-Pertua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Di-Pertua, izinkan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan atas keprihatinan 5 orang ahli yang berhormat Senator terhadap kementerian ini yang membahaskan dan menyentuh perkara-perkara di bawah bidang tugas Kementerian Pengangkutan. Bahagian kawalan tiket bas ekspres dan harga tiket penerbangan. Tuan Yang Di-Pertua, izinkan saya memulakan sesi penggulungan pembahasan ini dengan menjawab isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Johannes binti Abdul Aziz berkaitan harga tiket bas ekspres dan harga tiket kapal terbang yang dimaklumkan tinggi dan tidak terkawal sehingga membebankan rakyat. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, sehingga hari ini terdapat sebanyak 3,655 permit kenderaan bas telah dikeluarkan oleh kementerian ini kepada 180 pengendali bas ekspres. Sehubungan itu, harga tambang bas ekspres hanya boleh dikenakan kepada jarak perjalanan melebihi 32 km seperti yang termaktub di bawah Akta 715 Akta Pengangkutan Awam Darat 2010. Kadar tambang bas ekspres ditentukan mengikut kelas jenis ekonomi dan kadar 9.3 sen per kilometer, manakala bagi jenis eksekutif pula dengan kadar 15 sen sekilometer. Berkaitan dengan kawalan harga tiket kapal terbang pula, penetapan tambang penerbangan domestik oleh syarikat-syarikat penerbangan negara adalah berdasarkan kepada rasionalisasi sektor perkhidmatan udara domestik pada tahun 2006. Dalam hal ini, Jemaah Menteri telah memutuskan bahawa syarikat-syarikat penerbangan negara yang menyediakan perkhidmatan udara domestik diberikan kebebasan dalam menentukan liputan rangkaian, kekerapan penerbangan dan kadar tambang yang ingin ditawarkan berdasarkan permintaan pasaran. Kementerian Pengangkutan melalui Suruhanjaya Penerbangan Malaysia ataupun MEFCOM dengan izin senantiasa memantau harga tiket penerbangan bagi semua laluan penerbangan domestik, termasuk laluan-laluan di antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah dan Sarawak, khususnya bagi tempoh musim perayaan. Dalam hubungan ini, pihak syarikat penerbangan ada melaksanakan inisiatif khas bagi menawarkan tiket penerbangan pada harga yang rendah. Sebagai contoh, dengan izin AirAsia Aviation Group Limited telah menyediakan 52 penerbangan tambahan pada tambang rendah tetap dari Kuala Lumpur dan Johor Bahru ke 6 destinasi iaitu Kota Kinabalu, Tawau di Sabah serta Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri di Sarawak dari 17 hingga 30 Januari tahun 2023 sempena sambutan Tahun Baharu Cina yang lepas. AirAsia Aviation Group Limited juga menyediakan 62 penerbangan tambahan iaitu dengan tambahan 11,400 tempat duduk pada tambang rendah tetap dari Kuala Lumpur dan Johor ke 7 destinasi iaitu Kota Kinabalu, Sandakan dan Tawau di Sabah serta Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri di Sarawak dari 19 hingga 21 April 2023 dan 28 hingga 30 April 2023 sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri yang akan datang. Manakala Malaysia Airlines Berhad pula menawarkan program khas untuk pelajar iaitu MH Explorer, di mana para pelajar yang berdaftar dengan program tersebut layak menikmati diskaun sehingga 30% daripada harga tiket penerbangan, di samping manfaat lain seperti allowance bagasi tambahan sebanyak 10 kg dan tawaran khas untuk ahli keluarga serta rakan-rakan pelajar. Kementerian Pengangkutan akan terus dari masa ke semasa mengadakan sesi libat urus dengan syarikat-syarikat penerbangan bagi memastikan kadar tambang yang dikenakan adalah kompetitif dan berpatutan. Tuan Yang Di-Pertua, seterusnya Yang Berhormat Senator Tuan Robert Lau Hui Yu telah mencadangkan supaya kementerian mempertimbangkan untuk membina satu buah laluan kereta api untuk menyambungkan pantai barat Sarawak dengan pantai timur Sabah
dan akhirnya ke Nusantara di Kalimantan. Untuk makluman yang berhormat Senator, Kementerian Pengangkutan mengikuti rapat perkembangan Ibu Kota Baharu Indonesia, iaitu Nusantara di Kalimantan Timur dan impaknya terhadap sektor pengangkutan di Sabah dan Sarawak. Pada ketika ini, pihak kementerian belum mempunyai cadangan ataupun menerima apa-apa permohonan rasmi untuk mewujudkan rangkaian kereta api menghubungkan Sarawak, Brunei, Sabah dan Nusantara, Ibu Kota Baharu Indonesia. Di Sarawak, tumpuan diberikan kepada penyediaan rangkaian rel bandar, di mana dengan izin projek Kuching Urban Transport System yang diterajui oleh Sarawak Metro, manakala di Sabah pula, tumpuan diberikan kepada penambahbaikan infrastruktur kereta api serta mutu perkhidmatan kereta api Sabah yang diterajui oleh Jabatan Kereta Api Negeri Sabah. Namun begitu, pihak Kementerian Pengangkutan bersedia untuk membantu mana-mana pihak yang berminat untuk menjalankan kajian keboleh laksanaan projek seperti mana yang dicadangkan oleh Yang Berhormat Senator. Yang Berhormat Dr. Wan Martina binti Wan Yusof telah membangkitkan supaya perkhidmatan laluan kereta api Tanah Melayu Berhad dari Kuala Lumpur ke Wakaf Baru, Kelantan dibuka semula. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, pada masa ini pihak kementerian tiada cadangan untuk membuka semula laluan terus dari Kuala Lumpur ke Wakaf Baru. Ini disebabkan laluan terus tersebut didapati tidak kos efektif. Perkhidmatan ini menelan kos operasi yang tinggi dan telah mengakibatkan kerugian setiap tahun. Pihak KTMB melihat bahawa jadual tren berkenaan tidak boleh dibuat secara ulang-alik disebabkan tren akan balik tanpa penumpang dan dengan jumlah penumpang yang amat kecil sekaligus menyebabkan kerugian yang besar kepada pihak Kereta Api Tanah Melayu. Seterusnya, berkaitan dengan cadangan Yang Berhormat Senator Dr. Wan Martina binti Wan Yusof lagi untuk membuka sebuah muzium kereta api Tanah Melayu di Dabong. Pihak kementerian mengambil maklum dan berterima kasih atas cadangan tersebut. Pada masa ini tiada perancangan untuk membina sebuah muzium kereta api di Dabong, Kelantan. Walau bagaimanapun, kementerian ini berharap agar perkhidmatan kereta api yang akan ditambah baik dan projek naik taraf stesen KTM Dabong dapat memberikan manfaat yang besar kepada penduduk setempat serta dapat mengembangkan industri pelancongan di Dabong. Yang di-Pertua, Tuan Ketua, minta penjelasan sikit. Terima kasih Menteri. Sebagai bekas wakil rakyat Kuala Krai, Dabong tu agak sentimental bagi saya. Dan masa banjir besar, jalan kereta api Dabong ke Wakaf Baru memang rosak, hancur jambatannya. Alasan untuk tidak meneruskan semula perkhidmatan antara Kuala Lumpur ke Wakaf Baru itu ialah kerana jumlah penumpang yang kecil dan kos yang tinggi. Jadi artinya rugi. Saya nak tanya, sektor mana di dalam perkhidmatan kereta api Tanah Melayu atau kereta api Malaysia sekarang yang beroleh keuntungan? Sektor mana? Kerana sebelum ini kita tahu mana-mana sektor pun tak pernah untung. Jadi adakah sekarang ni ada sektor yang untung, maka fokus di situ dan tidak sektor Kelantan Timur. Terima kasih. Terima kasih YB Senator. Berkenaan dengan maklumat data tu, saya tak ada di sini yang mana untung, yang mana rugi secara terperinci. Saya akan bagi jawapan dengan bertulis yang mana untung dan yang mana rugi. Baik yang menuju ke pantai barat ataupun yang termasuk dalam lembah Kelang ini, insya-Allah. Okay. Tuan Yang di-Pertua, YB Senator Tuan Musaddaq bin Ahmad dan Yang Berhormat Senator Tuan Haji Abdul Nasir bin Haji Idris telah menyentuh isu berkaitan projek keedah Aerotropolis. Untuk makluman Yang Berhormat Senator, di bawah Seksyen 5 Akta Penerbangan Awam 1969 iaitu Akta 3 dan Peraturan-Peraturan Penerbangan Awam iaitu Pengendalian Aerodrom 2016, kuasa untuk membenarkan penubuhan sesebuah aerodrom adalah dipertanggungjawabkan di bawah kuasa Menteri Pengangkutan.
Sehubungan itu, mana-mana pihak yang ingin menubuhkan dan membina sebuah aerodrom perlu memohon kebenaran daripada Kementerian Pengangkutan dengan disokong oleh dokumen-dokumen dan maklumat-maklumat yang komprehensif. Beberapa siri perbincangan dan mesyuarat telah diadakan dengan pihak Kerajaan Negeri Kedah bagi mempericikan cadangan pembangunan KXP. Pada setiap masa, Kementerian Pengangkutan telah memaklumkan kepada pihak pemaju dan Kerajaan Negeri Kedah bahawa cadangan projek pembangunan KXP adalah tertakluk kepada kajian National Airport Strategic Plan ataupun NASP. Dengan izin. Dalam hubungan ini, setakat ini surat yang pernah dikemukakan oleh Kerajaan Negeri Kedah kepada Kementerian Pengangkutan adalah surat bertarikh 3 Januari 2021 supaya Kementerian Pengangkutan memberikan kebenaran kepada pembangunan projek KXP dan Kedah Aerotropolis dengan memberi pengecualian ketika tempoh menunggu menyiapkan kajian National Airport Strategic Plan atau menggunakan dapatan data-data kajian awalan terdahulu sebagai interim NASP. Dalam hubungan ini, KXP Airport City Holdings Sendirian Berhad telah selaku pemaju telah meneruskan kajian dan telah memuktamadkan kajian pembangunan KXP serta mengemukakan kepada Kementerian Pengangkutan Pelan Induk Utama Pembangunan Kedah Aerotropolis yang mengandungi laporan teknikal dan komersial pada 18 Januari tahun 2023. Selepas Pelan Induk Utama Pembangunan Kedah Aerotropolis dimuktamadkan, belum ada permohonan rasmi yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Kedah berhubungan penubuhan KXP secara terperinci yang memperjelaskan spesifikasi teknikal, konsep lapangan terbang di mana konsep ini telah beberapa kali diubah, pembiayaan, tempoh pembangunan, operator lapangan terbang, kawasan-kawasan yang terlibat serta maklumat-maklumat lain yang berkaitan untuk dipertimbangkan Kementerian Pengangkutan. Untuk mana-mana permohonan projek pembangunan aerodrom termasuk lapangan terbang di Malaysia, permohonan tersebut perlulah dibuat mengikut Akta Penerbangan Awam 1969 dan peraturan-peraturan yang berkaitan. Dalam hubungan ini, Kementerian Pengangkutan senantiasa mengambil sikap yang terbuka terhadap sebarang cadangan pembangunan dari kerajaan negeri maupun pihak pelabur swasta yang membawa manfaat ekonomi, berdaya saing dan menyumbang kepada pembangunan yang lestari. Akhir sekali, bagi pihak Kementerian Pengangkutan, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat senator yang telah membahaskan isu-isu berkaitan dengan Kementerian Pengangkutan dan saranan yang dikemukakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Haji Hasbi bin Haji Habibullah, Timbalan Menteri